Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita berada di tepi pantai. Semalam kita berada di Gunung Jerat. Hari ini kita berada di pesisiran Pantai Merdeka. Masya Allah ya. Di Pantai Merdeka ini salah satu tempat rekreasi yang sangat cantik, dan juga kita boleh dapat lihat lautannya, ombaknya dan pantainya yang juga walaupun tak luas tapi cantik, boleh buat untuk tempat berfitri. Alhamdulillah. Tapi Pak Haji datang ke sini kerana ada satu tujuan, nak tunjuk bagaimana pengobatan untuk penyakit cacar air. Cacar air atau dalam bahasa kita panggil campak. Campak ada dua jenis, cacar air yang kecil-kecil itu, yang merah-merah, yang satu lagi cacar air api, campak api bila kena hujan dan sebagainya. Masya Allah. Apapun penyakit cacar air atau zoster ini adalah daripada virus. Dia menyebabkan demam. Biasanya demam itu akan jadi semakin tinggi. Maka kalau kita pergi ke rumah sakit, biasanya diberi paracetamol saja. Tetapi ada satu yang menarik, bahawa dalam pengobatan herba ini diberikan minum daripada air kelapa, ya, air kelapa, supaya dapat membuangkan kepanasan, kerana air kelapa itu bersifat diuretik, dia banyak kencing sebagainya. Namun begitu, cacar yang tumbuh di kulit itu harus dikeringkan, dikecutkan ataupun dihilangkan peradangannya. Maka salah satunya bahan yang digunakan ialah batu kawi. Batu kawi ataupun mangan, ya, jenis mineral yang digunakan dalam tujuan pengobatan. Jadi kita berada hari ini di tepi pantai ini. Ada juga bukit batu kawi. Hari ini kalau boleh kita lihat, ini adalah batu kawi. Dia berlapis-lapis, ini yang pecah-pecah dan sebagainya, kerana tindakan air, ya, hasil daripada prosesnya itu. Maka begitu juga ketika air dahulu, pada waktu dahulu air kuat sampai masuk ke kawasan bukit ini membentuk gua. Kita lihat gua batu kawi, di mana gua batu kawi itu kelilingnya, kiri kanan atasnya ialah batu kawi. Nah, ini contohnya batu kawi, ya. Boleh ambil batu kawi, ini contohnya batu kawi. Jadi dalam pengobatan Cina atau pengobatan dulu, masyarakat Melayu juga menggunakan ditumbuk, dijadikan serbuk, lalu disapukan, campur air disapukan di tempat adanya penyakit cacar air atau campak ini. Batu kawi adalah batu yang lembut. Kalau kita buat begitu, dia nampak macam dia pecah. Begitu, kalau begitu kita boleh menulis dengan menggunakan batu kawi. Dulu di sekolah juga menggunakan batu ini sebenarnya untuk dijadikan sebagai spedul ataupun sebagai batu untuk menulis di itu dan sebagainya. Jadi dekat sini kita boleh menulis menggunakan batu ini. Tapi apa yang Pak Haji nak beritahu, dia mengandungi bahan mangan, ya, tumbuk, sapu, dan dia mengecilkan dan dia menyejukkan. Sebenarnya batu kawi ini bukan hanya digunakan untuk cacar air, tapi boleh juga digunakan untuk semua yang bersifat peradangan. Apa yang bersifat peradangan? Panas, bengkak, merah, sakit, itu semua yang dinamakan peradangan. Wah, cuba kita lihat, ini dia satu bukit ini mengandungi obat yang sangat besar. Jadi oleh sebab itu kita tidak mengetahuinya, maka sebesar bukit ini pun kita tak lihat. Ini adalah salah satu pengobatan yang perlu, yang boleh kita gunakan. Kalau kita nak bawa sebagai ubat demam, bagaimana cara, ya? Kalau kita nak jadikan sebagai ubat demam, boleh saja kita tumbuk, ambil airnya itu disapu di tulang belakang. Sapu tulang belakang. Subhanallah, cuba kita bayangkan ini, mungkin sejuta tahun lagi pun tak habis lah kalau orang ambil. Tak habis. Diambilkan begini untuk tujuan untuk pengobatan demam dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka jangan kita pernah sepelekan
pengobatan-pengobatan yang ada, pengobatan alamiah, ilahiyah, yang dikatakan pengobatan alamiah itu daripada sumber-sumber alam, daripada tanah, daripada batu yang kita gunakan itu, yang mana sumber-sumber ini adalah sangat-sangat diperlukan dalam pengobatan di masa dahulu. Tetapi hari ini bila kimia sudah mengambil tempatnya, maka batu kawi tidak lagi digunakan sebagai ubat demam. Dia hanya tinggal batu saja, tinggal di tepi ini. Dan inilah yang harus kita gali semula pengobatan ini, insya-Allah. Selain daripada itu juga, batu kawi ini juga boleh digunakan untuk muka, untuk buat masker. Masker. Jadi bila kita buat masker di muka ini adalah untuk menghilangkan apa yang dipanggil sebagai, apa kita panggil? Lapisan-lapisan kulit yang mati. Kerana kulit muka ni sel-selnya hidup 1 minggu saja. Kemudian kalau kita tak buang, muka kita tu jadi macam tebal kulitnya, tak cantik, tak glowing. Dan mukanya itu jadi macam sebam, ya, macam sebam pula bahasa apa tu. Jadi macam mukanya itu ya seperti tidak bersih lah. Jadi subhanallah, masyarakat dulu menggunakan batu kawi juga untuk menghilangkannya. Selain daripada itu digunakan juga untuk herpes, untuk kayak, ya, kayak juga menggunakan ini. Dan apa juga yang nama peradangan, jerawat, kayak, penyakit kulit digunakan daripada mangan ini. Masya Allah, yang terlalu banyak penggunaannya, khususnya untuk penggunaan luar bagi penyakit-penyakit kulit. Kalau gitu mari kita lihat gunung ini atau bukit ini yang begitu besar dan sebagainya. Masya Allah. Ya, itu di antaranya kita tengok lapisan-lapisan yang terhapis dengan air di suatu masa dahulu. Nanti buat difotokan sedikit itu. Jangan lupa tengok daripada lensa Pak Haji. Ya, tengok pada lensa Pak Haji. Tengok daripada mata Pak Haji, ya, melalui lensa ini. Sangat cantik, insya-Allah. Ya. Kemudiannya seterusnya kita lihat di sini. Ini adalah lapisan-lapisan. Kalau kita lihat, kita tengok warna ini juga berbeza. Dan ini menunjukkan bahawa sudah berlaku yang begitu lama. Mungkin ratusan tahun juga. Air sudah sampai ke kawasan ini. Sedangkan hari ini cuba kita lihat di bawah, sudah jauh sekali airnya ke bawah. Jadi apakah air laut ini semakin kurang? Kerana apa, ya? Kerana apakah air laut ini semakin kurang? Kerana dulu pernah sampai ke sini. Ya, air laut tak pernah jadi kurang. Air di atas muka bumi ini seimbang. Yang turun, yang diserap, ya, semuanya seimbang. Tetapi ialah perubahan daripada lautan itu, kerak bumi itu, daripada gempa bumi, gempa di bawah laut dan sebagainya menyebabkan air laut itu susut ke belakang. Mari kita tengok air laut ini yang susut ke belakang ini dan lebih jelas. Ya, air laut. Masya Allah, ya, air pasang dan pada ketika ini hujan gerimis, hujan di tepi lautan, gerimis di lautan. Baik, kita tengok lagi, ada satu tempat di tepi laut, banyak sekali batu kawi. Yuk, silakan.
Ya, kita tengok di batu itu hafisan terapung. Jadi alhamdulillah dia memberikan satu inspirasi yang sangat-sangat menarik. Cuba tengok baju tulis di sini. Tengok ya. Begitu nampak kan? Nampak begitu terang sekali. Itu baju tulis. Oh, terbalik. Nampak baca terbalik. Sini. Nanti boleh tulis lain. Okey ya. Okey. Apa yang kita tulis ya? HPB. Ya, HPB. Okey, itu dia antaranya. Kita dapat lihat. Ini dia. Sampai yang sangat cantik sekali. Batu-batunya, ya Allah, yang lebih cantik sekali ya. Cantik sekali. Dan kita boleh ukir sebenarnya, lembut. Lembut sekali batunya itu. Tapi Masya Allah ya, dia akan bersama dengan ombak ini kita teruskan. Ini mungkin jatuh daripada bukit ini sampai ke sebelah bawah ni. Boleh lihat. Betul-betul berada di tepi laut. Masya Allah. Merdeka. Itu dia. Masya Allah. Ini semua adalah obat-obat yang boleh digunakan dalam dunia pengobatan. Insya Allah. Ya, obat-obat ini boleh digunakan dalam pengobatan yang Pak Haji sebutkan di situ. Masya Allah ya. Kalau kita tengok lagi di tepi laut ini, apa yang ada? Kalau kita lihat batunya itu mungkin lebih merah. Lebih merah batunya itu. Kalau kita bandingkan dengan yang Pak Haji ambil tadi, lebih merah. Dan kalau kita tulis, mungkin lebih menarik. Kita tengok nanti. Ya. Itu dia. Warnanya lebih tua. Ini boleh jadikan obat. Ada di sini, kita boleh hasilkan saja di sini. Lihat, kita boleh asahkan. Lembut, ya, lembut. Ya. Ya, kalau kita menggunakan, kita ambil sikit air. Ini kita gunakan kalau ada penyakit cacar. Betul. Kita gunakan begitu, ya. Kalau ada penyakit cacar, penyakit kulit ataupun herpes, kita gunakan. Ya macam tu. Ya. Jadi boleh digunakan sebagai pewarna untuk kita buat orang kata lukisan. Lukisan menggunakan pewarna alaminya. Menggunakan pewarna alami yang kita ambil daripada batu kawi. Warnanya cantik sekali. Pastel color. Warna yang sesuai kita tengok sebagainya. Cuba lihat betapa banyaknya di sini, ya. Berapa banyaknya sumber-sumber yang ada di sini. Insya-Allah. Ada juga
Ini yang bukan berwarna itu. Ya. Ya, itu di situ. Ini sikit berwarna ini. Cuba kita tengok sikit ya, Pak Haji tunjukkan. Nah, yang ini agak sikit muda. Kalau kita bandingkan, itu agak merah sikit lah. Bandingkan itu ada sikit perbezaan. Di dalamnya itu masih merah ya sebenarnya. Di dalamnya merah, di luarnya saja kerana hakisan air laut dan sebagainya. Okey. Ini air laut. Okey. Cuba kita tengok yang ini. Yang ni warna ni, tapi di dalamnya ini pun mungkin merah juga. Kita tengok. Oh, bukan itu yang keluar. Si jenis batu yang lain ya. Batu daripada jenis batu yang lain lebih keras daripada itu. Lebih keras. Oh, ini keras sekali. Oh, bukan. Ya, bukan. Ya, ini juga digunakan untuk tujuan pengobatan. Ini juga bahan-bahan ini digunakan untuk tujuan pengobatan. Okey. Itu di antaranya. Ya, ombaknya boleh tahan juga. Kalau kita lihat di sini, daripada sini di hujung sana adalah Gunung Jerai. Gunung Jerai di hujung sana. Tetapi oleh kerana ada kabus hujan, maka kita tak dapat lihat Gunung Jerai tersebut. Tapi kalau di sana itu dipanggil sebagai, di sini dipanggil sebagai Pantai Merdeka, di situ namanya Tanjung Dawai. Yang kita dapat lihat itu Tanjung Dawai. Jadi kita boleh menaiki bot daripada Tanjung Dawai ke Pantai Merdeka ini, insya-Allah. Ya. Ini pantainya yang sangat cantik. Bagaimana Riyadhah? Ya, Riyadhah hari ini penambahan daripada pembelajaran kita. Ya, Riyadhah kita yang paling mudah. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian diikuti dengan Riyadhah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita habis begitu, maka kita menambah lagi dengan biara yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampailah 100. Itu ada di antaranya. Baik, Masya Allah. Kemudian kita ulangkan tangan kita ke depan. Begitu. Buka tangan kita begitu, buka begitu. Buka begitu. Okey, 1, 2, 3, 4. Lepas. Ulangkan tangan lagi. Buka begitu. Buka perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Sekali lagi. Buka itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Tarik apa? Lagi teruskan. Okey, begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. Kemudian teruskan. Okey, begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Lagi. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Dan yang terakhir. Ini lagi, ulangi. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Kita akan mula rasakan sakit di sini. Sakit di sini. Sakit di sini. Biasanya orang kalau banyak pegang HP, kalau beratnya HP, sakit di sini. Sakit di sini. Sakit di sini. Sakit di sini. Maka caranya ialah membuat exercise sini. Okey, satu, relaxkan. 1, 2, diteruskan sampai kemudian 1, 2, 3, diteruskan sampai begitu, 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 begitu. Diteruskan lagi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diteruskan sampailah kita membuat exercise begitu, begitu sampai kita hitung 1 sampai 10. Okey, alhamdulillah sama dengan Abang Mak Haji sedang tua, orang tua. Kita berbeza hit tenaga kita, insya-Allah. Alhamdulillah ada 5 soalan yang ditanyakan kepada Pak Haji. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan jawapan ini banyak memberikan panduan bagaimana perawatan berdasarkan daripada pengalaman kita ya yang membuat perawatan ini. Perawatan ini sebenarnya sesuatu yang serius. Apatah lagi kalau penyakit-penyakit yang serius, dia tidak boleh disepelekan. Dia harus dirawat dengan cara yang benar. Mengambil secara mudah perawatan ini mengakibatkan keadaan menjadi semakin parah. Jadi insyaAllah ya, kita cuba ya lihat satu persatu. Assalamualaikum, saya Kak Nin dari Perak. Oh, apa khabar Kak Nin hari ini? Cucu saya umur 3 tahun bulan Oktober nanti. Masalahnya baru-baru ni kaki dia sejuk sangat walaupun suhu badan normal. Dah bagi mandi pun sama. Bila malam bagi simut sampai kaki tapi masih sejuk. Sebab apa ya? Obat HB apa yang diambil oleh budak kecil. Dia sihat macam budak lain, duk berani berlari, bermain macam biasa. Cuma tapak kaki sejuk saja.
tapak kaki sejuk ini ialah kerana masalah di perut. Kita dapat memahami seseorang itu melalui kita membuat perabaan di kaki. Kalau kita pergi lihat orang sakit, apa yang kita nak pegang? Kita pegang di bahagian kakinya, dingin atau panas. Kalau dia dingin, kakinya berarti dia ada masalah di bahagian perut, di bahagian rahim, di bahagian perut dan sebagainya. Tapi kalau kakinya panas, menandakan dia sakit di bahagian pusar ke atas. Jadi oleh sebab itu biasanya kalau kaki ini dingin, anak ini menghadapi masalah di perut atau di pundi kencing atau sebagainya. Jadi kita kena menggunakan MPH ataupun minyak bubut, disapukan. Minyak bubut itu terlebih dahulu dipanaskan, ya, dipanaskan. Masukkan 1 botol minyak bubuk itu yang belum kita buka lagi ada botolnya itu, direndamkan ke dalam gelas yang ada air panas. Kemudian setelah itu kita angkat botolnya itu lalu dirinjis-rinjiskan, ya, supaya agak sikit panas. Boleh juga kalau kita nak masukkan bawang putih ke dalam minyak bubuk tersebut, ya, kita biarkan dalam setengah jam bawang putih dimasukkan, ataupun kita gunakan botol yang lain, masukkan bawang putih, beri potong-potong, ataupun kulit bawang putih pun sudah bisa, boleh, insya-Allah. Sudah itu minyak itu disapukan di bahagian perut, di bahagian ari-ari anak-anak, dan perut, di bahagian pusar. Di bahagian pusarnya itu juga sangat penting. Jadi oleh sebab itu maka boleh juga disapu di sekitar pahanya, dan juga boleh di sekitar lutut dan di tulang keringnya, di tepi tulang keringnya, terus di tapak kaki. Cuma kena pastikan bahawa jangan kaki menjadi dingin. Kaki jadi dingin ni satu situasi yang tak sihat. Anak-anak memang dia tak merasakan apa-apa, tapi bila masa kita mula berginjak, ya, menjadi semakin dewasa, akhirnya dia akan menunjukkan kesan yang tidak baik. Jadi itu harap kita menggunakan minyak bubut ataupun MPH, ya, minyak Pak Haji. Tapi boleh juga kalau kita tak mau sapu di bahagian perut dan pusat, boleh saja daripada lutut ke bawah, malam sebelum tidur dan awal pagi disapukan. InsyaAllah akan back to normal. Baik, soalan yang kedua. Assalamualaikum, saya nak tanya pasal ibu saya. Ibu saya ada penyakit darah tinggi, umur 60 tahun dan ada kerosakan di buah pinggang. Baru nak jadi sakit kat buah pinggang, ya. Kadang-kadang memang begitu. Darah tinggi boleh rosak buah pinggang, darah tinggi boleh jadi kencing manis, boleh jadi jantung, boleh jadi kolesterol tinggi. Itu ada hubungannya itu. Kalau sudah jadi darah tinggi, lama-lama mengkonsumsi, mengambil ubat-ubat kimia, rosak buah pinggang pula. Kerana di atas filter buah pinggang itu, orang kata sudah terhampar, sudah terampai apa disebut sebagai aluminium hidroksida daripada ubat-ubat yang digunakan. Ubat-ubat daripada beta block, ya, yang kita digunakan itu untuk ubat untuk darah tinggi. Jadi oleh sebab itu maka kita kena rawat. Merawat darah tinggi sama juga dengan merawat ginjal. Kerana kedua-duanya ada hubungan. Jadi kalau herba kita ada Malex, ya, Malex yang kita gunakan bersama dengan RO water, bukan RO water, RO plus, ya. Ya, memang betul air, tetapi dia bukan RO, reverse osmosis, bukan. Ini adalah air herba. InsyaAllah kita boleh gunakan itu, ya. Pak Haji ulangi sekali lagi, iaitu air RO plus dengan dicampurkan dengan Malex, ya, untuk kedua-dua, untuk darah tinggi dan juga untuk ginjal. Dan juga boleh digunakan untuk asam urat, untuk gout dan arthritis. Sebab dia mempunyai konsep yang sama. Buah pinggang itu sihat, tekanan darah akan turun, gout akan hilang, penyakit asid-asid yang ada dalam tubuh badan itu akan hilang. Rheumatoid arthritis, selalunya terjadinya pembengkakan, peradangan, semuanya akan hilang apabila asid itu kita kurangkan. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, soalan yang ketiga. Assalamualaikum, maaf Tuan Haji, cucu saya umur 13 tahun, masalah tulang dari siku ke pergelangan tangan bengkok. Oh, siku ke pergelangan tangan itu bengkok, ya. Sendi di pergelangan tangan renggang. Sudah X-ray, doktor cadangkan potong tulang bawah yang bengkok. Mohon cadang untuk herba kita. Masya Allah. Tulang ini, pengobatan dia dengan menggunakan human growth hormone, HGH.
Jadi kalau orang ada masalah tulang, ia dirawat menggunakan SGH. Orang patah tulang misalnya, bagi minum SGH drop. Orang yang ada masalah renggang tulang, bagi minum SGH drop. Orang yang ada masalah sakit tulang, termasuk juga orang ada osteoporosis. Sebab daripada penelitian, Pak Haji dah tunjukkan bahawa akan berlaku repairing walaupun umur 75 tahun ke atas setelah menggunakan SGH. Human growth hormone ini untuk pertumbuhan tulang. Tulang yang sempurna, tulang yang orang kata yang normal. Ya, boleh kita gunakan ini insya-Allah. Baik, soalan yang keempat, saya Sarah dari Perlis, seorang pesakit, ya, seorang pesakit berusia 60 tahun didapati mengidap sakit buah pinggang tahap 3 melalui saringan darah percuma di KKM dan pernah kemalangan ketika usia mudanya. Herba apa yang boleh diambil sebagai rawatan? Sakit buah pinggang tahap 3 harus mengambil RO+, air RO+ dengan Malex. Sama juga macam orang yang ada darah tinggi, rosak ginjal, rosak buah pinggang, orang yang ada masalah darah ataupun buah pinggang itu, dia harus menggunakan juga daripada RO+ dan juga menggunakan herba Malex. InsyaAllah. Jangan lupa ya, jangan lupa, itu pesanan Pak Haji. Dan soalan yang kelima, saya Mia daripada Indonesia, ubat untuk pesakit liver dan ginjalnya juga. Biasanya liver ini kita rawat dia menggunakan teh herba pegaga. 1. Spirulina. Yang ketiga, gunakan omega 3 soft gel. Pak Haji ulangkan, pertama ialah teh herba pegaga. Yang kedua, spirulina. Yang ketiga, gunakan omega 3 soft gel. Kalau untuk ginjal ini, kalau untuk ginjal, maka elok kita gunakan RO+ dengan Malex, insya-Allah. Itulah di antaranya yang insya-Allah kalau kita boleh gunakan herba. Yang paling penting ialah ginjal. Ginjal itu bagaimana cara nak rawatnya. Alhamdulillah, kalau dulu kita hanya pergantungan kita kuat kepada Malex, tapi alhamdulillah sebulan 2 ni Pak Haji telah pun menemui satu formula yang lebih baik lagi, iaitu untuk mengelakkan daripada hemodialisis. Jangan dialisis lagi sebelum mencuba RO+ dengan Malex, insya-Allah. Mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan dengan izin Allah. Begitu juga dengan gout, rheumatoid arthritis, sakit sendi, sakit tulang, sakit lutut, semuanya harus keluarkan asid dalam tubuh badan, asid dalam tubuh badan, keluarkan asam dalam tubuh badan. Tolak asid dalam tubuh badan, sihat dalam tubuh badan, insya-Allah. Tolak asid, tolak penyakit, sama, mempunyai garis lurus yang sama. Asid kurang, penyakit pun kurang. Jadi terima kasih atas kebersamaan bersama TV Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.